عرفنا بأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإن خير كلام كلام الله، وخير هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحمدك ربي أن جمعتنا على الإسلام، وعقدت بين قلوبنا بآصرة الأخوة في الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Pertama-tamanya kita sama-samalah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah pekanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan dua nikmat yang besar kepada kita, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan dua nikmat inilah akan menjadi tiket kepada kita untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan berkekalan dengan nikmat tersebut insya-Allah. Hadirin sekalian, pada malam ni kita nak sambung lagi pengajian hadis 40 kita. Pada malam ni hadis yang ke 25. Ingat saya kita mula belajar kitab ni tahun 2019. Ingat saya lah. Bulan 3 2019. 2019 ya. Ada tu tahun 2019. Dan alhamdulillah masa berganti masa, hari berganti hari, tahun berganti tahun, kita dah sampai ke pertengahan hadis. Hadis yang ke-25 pada malam ni. Hadis pada malam ni, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, hadis yang secara umumnya kita dah selalu dengar. Hadis yang kita sentiasa diulang-ulang tentang berkaitan sedekah. Pada malam ni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia menyusun hadis ni berkaitan tentang kelebihan untuk orang-orang miskin yang jika tidak memiliki harta, maka apa saranan Nabi kepada mereka. Dan hadis ni kita diulang sentiasa. Ingat saya waktu kita belajar Al-Azkar sebelum ni pun ada juga hadis ni. Jadi saya akan huraikan sedikit. Saya tak nak skip. Kita kena ikut flow step by step lah. Tak boleh nak skip pengajian kita ni. Jadi kita akan baca hadis ni. Kita hurai sedikit sebanyak insya-Allah. Kita mulakan dengan hadis yang ke-25 pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarr radhiyallahu ta'ala anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu li Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum وتصدقون بفضول أموالهم فقال النبي أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون
inna lakum bikulli tashbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa amrin bil ma'ruf sadaqah, wa nahyi an munkari sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatuhu wa yakunu lahu fiha ajr. Qala ara'aytum law wada'aha fi harramin akana alayhi wizr. Fakadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, saya ingat saya tak payah hurai dah. Abu Zar ni banyak kali dah kita duk hurai. Kisah tentang Abu Zar ni. Dia sangat masyhur. Dia masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam, dia kena pukul dulu sampai berdarah. Orang suruh dia kembali ke suku Bani Ghifar dengan ikut Muhammad waktu di Mekah. Dia tak mau. Dan akhirnya orang pukul dia. Orang apa? Hentak dia sampai dia berdarah. Sampailah Al-Abbas datang bela dia. Pertahankan dia. Kalau tak boleh sampai mati Abu Zar. Demi nak mempertahankan Islam dia tu. Abu Zar kata, Anna nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah. Dia datang mengadu kepada Nabi tentang sahabat-sahabat Nabi yang pada ketika itu lebih ada harta berbanding dengan sahabat-sahabat yang sedikit harta dia. Datang mengadu, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Katanya, orang-orang kaya tu, wahai Rasulullah, sahabat-sahabat di kalangan yang kaya, mereka ada kelebihan, keutamaan berbanding dengan kami. Nabi tanyalah pasal apa pula? Kata Abu Zar, yusalluna kama nusalli. Mereka ni semayang macam kami semayang. Wa yasumu kama nasum. Kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Tapi satu yang kami tak boleh lakukan sama seperti sahabat-sahabat yang kaya ni lakukan, wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Allah memberikan satu keistimewaan kepada mereka, satu ganjaran kepada mereka, hidup senang. Dan mereka boleh memberikan harta-harta mereka untuk jalan Allah. Bahkan Abu Zar lihat ketika mana Uthman bawa satu harta yang banyak, letak depan Nabi, dengan depan mata Abu Zar, Nabi angkat tangan, Nabi mendoakan keberkatan umur kepada Uthman, Nabi doakan melimpahkan harta untuk Uthman. Maka ada satu tingkatan yang lebih tinggi berbanding dengan sahabat-sahabat yang miskin ni. Sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka sentiasa berlumba-lumba dalam nak mencari satu kebaikan. Hadirin sekalian, istilah yang kita boleh faham di sini, mereka ni ada sifat ghibtah. Ghibtah ni maksudnya dia tak boleh tengok orang lain buat baik dan dia pun nak ikut orang tu buat baik. Dalam masa yang sama, dia tak nak kebaikan yang orang tu buat hilang untuk dia. Dia berbeza dengan hasad. Hasad ni, dia tengok orang lain ada kebaikan, dia cuba nak hilangkan kebaikan tu dekat orang tersebut dan dia nak kebaikan tu untuk dia. Itu hasad. Benda ni berdosa. Tapi ghibtah, dia tengok orang lain ada kebaikan. Macam Abu Zar ni. Dia tengok sahabat-sahabat Nabi ada satu kebaikan yang mereka boleh buat, iaitu dengan harta mereka. Mereka pun nak kaya juga. Untuk apa? Bukan nak berlumba-lumba dengan perasaan hasad, tapi nak bagi juga sumbangan untuk Islam. Tu. Apatah lagi bila Abu Zar tengok Nabi angkat tangan mendoakan bagi sahabat-sahabat yang sumbangkan harta ni. Waktu peperangan Tabuk ni tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ialah satu-satunya peperangan yang Nabi maklumkan awal dekat sahabat-sahabat. Sebelum ni peperangan Nabi tak bagi tahu tempat mana berperang.
Cuma Nabi perintahkan untuk buat persiapan. Kita akan keluar berperang. Tapi Nabi tak beritahu mana tempat dia. Berbeza di Tabuk ni. Tabuk ni Nabi bagi tahu. Kita akan pergi ke Tabuk pada masa sekian dan sekian. Dalam keadaan Madinah ni musim panas yang buah-buahannya subur. Ranum. Maka sahabat-sahabat ni mereka diuji. Nabi bagi tahu kita akan pergi ke Tabuk. Berbeza dengan peperangan yang lain. Nabi tak bagi tahu. Cuma Nabi suruh buat persiapan saja. Maka ramailah sahabat yang sumbangkan harta mereka. Sumbangkan untuk persiapan harta untuk pergi ke peperangan Tabuk ni. Ada di kalangan sahabat yang menyumbangkan 50 ekor unta untuk tentera Islam. Ada sahabat yang menyumbangkan harta dia. Banyaklah mereka sumbangkan untuk umat Islam. Sahabat-sahabat yang miskin, mereka pun nak menyumbangkan apa yang mereka ada. Tapi kata Abu Zar, kami tak ada apa nak sumbangkan. Sahabat-sahabat yang kaya ada kelebihan untuk harta. Semayang sama dengan kami, puasa pun sama dengan kami, tapi bab harta ni kami kalah. Nak dapat kedudukan orang kaya yang beriman dengan orang miskin yang beriman di syurga, mana paling tinggi? Sudah tentulah orang kaya yang beriman. Sebab dia diuji dengan harta berbanding dengan orang miskin. Kedua-duanya masuk syurga. Tetapi Allah uji si kaya ni dengan harta dan dia berjaya tempuh ujian ni. Dia tak jadi macam Qarun. Dia berjaya untuk menguruskan harta dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Zar nak begitu. Sahabat-sahabat yang miskin nak begitu. Cuma tak ada peluang. Tak ada peluang. Nabi memahami akan sikap para sahabat ni. Dan Nabi faham bahawa mereka ni berlumba-lumba nak mencari satu kebaikan. Dia bukan nak dengki tak. Dia bukan dengki. Tapi mereka nak berlumba-lumba. Kalau boleh aku pun nak lebih benda tu. Dan sifat macam tu kena ada pada kita lah. Kita tengok orang lain baca Quran lebih sikit. Kita pun nak berlumba baca Quran. Kena ada sifat macam tu. Orang lain sedekah banyak. Kita pun nak buat macam tu. Dia panggil sifat ghibtah. Ghibtah. Kalau hasad, dia cuba nak hilangkan kebaikan tu dekat orang lain. Dia nak kebaikan tu untuk dia saja. Ni benda ni dibenci oleh Allah. Tapi ghibtah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cuba untuk memujuk akan sahabat-sahabat ni. Yang Nabi memahami akan keinginan mereka untuk berbuat begitu. Dengan mencapai darjat yang paling tinggi di sisi Tuhannya. Dengan hikmah dan kebijaksanaan yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi. Nabi pun menenangkan kegelisahan mereka. Lalu memberitahu akan mereka bahawa banyaknya pintu-pintu yang boleh dilaksanakan untuk mencapai darjat yang sama tinggi dengan mereka. Nabi faham akan kegelisahan di kalangan sahabat-sahabat yang miskin. Yang mana mereka nak sumbangkan harta, harta tak ada. Dia tak sama macam Osman, dia kaya tuan-tuan. Dia tak sama macam Abdul Rahman bin Auf, dia ada harta yang banyak. Sahabat-sahabat yang miskin ni, Nabi faham akan kehendak mereka. Dengan kebijaksanaan Nabi, Nabi beritahu, ada lagi satu hikmah, satu amalan yang bila hampa buat sama seperti mana amalan-amalan orang sedekah ni. Dia beritahu. Cuma kita kena rajin buat benda ni. Dia beritahu. Nabi cuba nak pujuk hati di kalangan sahabat. Firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan di kalangan hamba-hambanya dengan satu bebanan yang tak boleh ditanggung oleh hamba-hambanya. Jadi kita kena faham dekat mana Allah beri ruang kepada kita untuk sumbangkan harta kita. Dia tak sama. Orang miskin bagi RM10 dengan orang kaya bagi RM100. Tak sama. Nilai dia tak sama. Orang miskin dia ada RM10 yang untuk dia makan. Semua ni dia bagi dekat jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya ada RM1,000,000. Dia bagi RM1,000 pun belum tentu sama dengan orang miskin bagi harta. Sebab nilainya di sisi Allah itu berbeza. Berbeza. Orang kaya dia bagi RM1,000 pun dia ada lagi RM100,000 yang lain. Orang miskin ni kalau RM10 dia bagi, satulah. Tak ada duit makan dah untuk dia. Maka kedudukan ni lah yang Nabi nak tunjukkan dekat para sahabat. Nabi nak beritahu dekat para sahabat, yang mana setiap kedudukan ni kalau hampa buat, akan sama seperti mana yang disedekahkan oleh orang-orang kaya.
Maka kata Nabi SAW, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Kata Nabi, bukankah Allah telah menjadikan banyak jalan-jalan untuk kamu mengeluarkan sedekah? Nabi bagi satu saranan dekat mereka. Nabi bagi tahu dekat, bukankah Allah ini telah bagikan kamu satu jalan untuk banyak yang kamu keluarkan bersedekah, kata Nabi SAW. Kata Nabi lagi, innalakum bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap daripada tasbih itu merupakan sedekah. Apa dia tasbih? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itu merupakan sedekah. Walikulli takbiratin sadaqah. Dan setiap takbir itu dinilai sebagai sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Alhamdulillah juga dikira sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan tahlil la ilaha illallah juga dikira sedekah. Kesemua itu Nabi bagi satu solusi, Nabi bagi satu jalan supaya orang-orang yang tidak ada harta yang banyak, kamu berzikir kepada Allah, ini satu jalan untuk kamu dapat meraih harta, meraih pahala yang sama seperti mana orang-orang bersedekah. Setiap kali akhir khutbah kita akan dengar apa? Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kan? Sesungguhnya dengan mengingati Allah itu, kata Nabi, merupakan satu ibadah yang paling tinggi nilainya. Zikir tanda ingat Allah. Allah bagi tahu dekat kita, tanda kamu ingat dekat Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Semua itu menyamai dengan orang-orang yang mengeluarkan sedekah. Hebat. Dan Allah tambah lagi, dan Nabi tambah lagi. Di antara ruang langit dan bumi, tidak ada ruang yang lain melainkan dengan zikir Subhanallah, Alhamdulillah. Memenuhi ruang langit dan bumi. Subhanallah, Alhamdulillah. Kalaulah umat aku nampak betapa besarnya tentang zikir ini, mereka tidak akan pedulikan harta-harta ni. Mereka lebih memilihkan untuk membasahkan lidah mereka dengan berzikir kepada Allah. Tapi tak nampak benda tu. Tak nampak. Memanglah. Allah nak uji kita pun kalau benda tu nampak, tak terujilah iman kita. Tapi Allah bagi tahu dah kat kita ni. Allah bagi tahu kalau hampa zikir dengan zikir, Nabi bagi tahu dengan subhanallah walhamdulillah, memenuhi ruang langit dan bumi. Besarnya harta yang Allah janjikan dekat kita ni. Cuma tak ramai di kalangan manusia sebut. Mereka lebih memilih dengan harta material. Sebab tak nampak. Subhanallah, alhamdulillah, mana nampak pahala-pahala ni. Melainkan dekat akhirat nanti baru nampak. Tapi orang-orang yang beriman, manusia yang jiwanya beriman, dia tak peduli pun dengan harta-harta ni. Dia tak peduli pun dengan harta dunia. Dia tak heran sikit pun harta dia hilang. Kerana dia faham harta ni tak boleh bawa mati. Nabi nak bagi tahu dekat sahabat-sahabat yang miskin ni, yang mana dengan zikir kepada Allah, maka akan mendekatkan, akan mengangkat semula darjat mereka. Solat sama seperti dengan orang kaya, puasa macam orang kaya. Tapi perbezaannya, orang kaya ni, mungkin dia ada harta, kamu boleh serupa dengan mereka. Dengan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi bagi satu solusi untuk memudahkan, menenangkan hati mereka. Firman Allah, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Kata Allah, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh di sisi Allah ialah orang yang paling banyak melaksanakan amal ibadah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi kata Nabi SAW, orang yang paling dekat, paling tinggi darjatnya di sisi Allah ketika mana di mahsyar nanti, kata Nabi, ialah orang yang paling banyak melantunkan, membasahkan lidah mereka dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup dia dipenuhi dengan zikir. Kan? Dia tak buang masa. Dia tak buang masa kosong. Dia akan zikir. Lidah dia sentiasa basah dengan zikir.
Dalam poket dia ada tasbih untuk dia nak berzikir pada Allah. Orang macam ni kata Nabi, mereka akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar nanti. Satu kedudukan yang mulia. Kita mungkin tak banyak harta macam orang-orang kaya di dunia ni. Kita mungkin tak boleh sumbangkan harta kita yang begitu banyak sebab kita pun memerlukan keperluan yang cukup untuk kita dan keluarga kita. Nabi bagi solusi pada kita supaya dengan zikir inilah akan meninggikan darjat kamu di sisi Allah di mahsyar nanti. Cuma kalau orang beriman, orang yang tak beriman, dia tak nampak, rugilah bagi dia. Orang beriman, dia akan sentiasa buat untuk membasahkan lidahnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua ni mudah-mudahan akan berkumpul bersama-sama insya-Allah nanti. Kemudian, wa amri ma'ruf sadaqah wa nahyi 'an munkar sadaqah. Kata Nabi lagi, melakukan kebajikan itu merupakan sedekah. Dan mencegah keburukan itu juga dikira sedekah. Hadirin sekalian, Nabi menerangkan kepada kita tentang pintu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang sentiasa terbuka luas, yang sentiasa bagi orang-orang yang melihat akan kemungkaran, dia boleh menasihati orang tersebut. Ramai orang dia boleh ajak orang buat baik. Ramai orang boleh ajak orang buat baik. Jom kita pergi masjid, jom kita zikir, jom kita baca Quran, jom kita sedekah. Ramai orang boleh buat. Tapi tak ramai manusia yang boleh cegah kemungkaran. Tak ramai. Berapa ramai di kalangan kita yang berani tegur anak-anak muda yang tak semayang, duduk melepak waktu maghrib di kedai-kedai makan. Berapa ramai di kalangan kita yang berani tegur orang tu buat benda haram depan mata kita. Melainkan kita boleh benci dalam hati je lah. Benda kebaikan ramai boleh buat. Tapi Nabi nak bagi tahu satu benda lagi, iaitu pintu mencegah kemungkaran yang mana akan meninggikan martabat kita sebagai bila kita melakukan benda tersebut. Iaitu kita mencegah kemungkaran dengan kemampuan kita, dengan kemampuan yang kita ada untuk mencegah kemungkaran. Tak ramai yang boleh buat. Tak ramai yang sanggup untuk nak berdepan dengan mencegah kemungkaran. Mungkin banyak sebab lah. Mungkin banyak sebab. Mungkin takut kena marah ke. Mungkin takut kena tempiah nanti orang marah kita kalut buat apa. Jaga terfikir orang. Kata macam tu. Tak ramai yang boleh buat. Tapi itulah pintu yang Nabi bagi tahu dekat kita. Bahawa ini satu jalan yang kita mengajak kepada kebaikan. Kita melarang daripada membuat keburukan kepada masyarakat yang lain. Itu akan meningkatkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, kata Allah. Kamu adalah umat-umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Itulah tandanya dia beriman pada Allah. Allah letak dua. Dia kena suruh buat benda baik. Dalam masa yang sama dia mesti larang orang buat mungkar. Suruh buat benda baik mungkin boleh. Tapi bila nak suruh buat halang benda jahat yang orang tu buat, mungkin dia rasa berat. Mungkin dia tak mampu lah. Dia tak mampu. Dengan kekuatan yang dia ada, mungkin dia tak mampu. Tapi itulah kata Nabi, tandanya orang dia beriman kepada Allah. Dia suruh orang buat baik. Dalam masa yang sama, dia cegah bagi orang-orang yang nak buat mungkar. Dia berani untuk ke depan menegur orang-orang yang salah. Tanpa mempedulikan celaan orang, tanpa mempedulikan hinaan orang pada dia. Yang penting dia faham ini tuntutan agama yang disuruh oleh Nabi SAW. Bila menyuruh kepada kebaikan, dia lihat kemungkaran dan dia kena tegur kemungkaran tersebut. Dia bukan isu orang tu mau ikut tak mau ikut. BP kat dia lah, dia tak mau ikut. Yang penting tanggungjawab kita. Adakah kita mampu untuk memastikan kita nak tegur dia?
Ini merupakan tandanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dan kita semua tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, renung dalam-dalam. Adakah kita mampu? Adakah kita mampu untuk nak melakukan benda tersebut? Saya tengok online lah, tengok anak-anak kita tu. Bolehkah kita nasihat mereka kalau dia tak semayang? Ke kita pun takut nanti aku tegur nanti melenting pula. Kita ayah ni, macam itulah. Kita ni ayah. Kalau aku tegur nanti melenting pula. Kenapa? Biar pergi kat dia lah. Yang kita sebagai ayah, bukan kita adik-beradik dengan dia. Kita ayah dia. Kita ada kuasa untuk dia. Berapa ramai sebagai ayah, sebagai ibu yang boleh tegur anak perempuan dia. Membezakan di antara menutup aurat dengan membalut aurat. Kita ayah. Kalau aku tegur anak aku lagi, suruh tutup aurat lagi, dia melenting, merajuk dengan aku. Happy lah. Ini sikit-sikit sudahlah. Tuan-tuan, Nabi bagi satu jalan pada kita. Satu pintu yang begitu luas untuk memartabatkan kedudukan kita sama seperti orang kaya ni. Nabi beritahu, dia melaksanakan kebaikan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah benda mungkar. Menghalang orang lain buat mungkar. Termasuklah keluarga kita sendiri. Termasuk keluarga kita sendiri. Berapa ramai yang berani marah isteri dia yang tak semayang. Nanti merajuk pula. Bagi orang yang beriman kepada Allah, orang yang berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dia faham ini merupakan tuntutan daripada agama untuk meningkatkan keimanan dia. Walaupun dia akan dimarah, akan nanti orang merajuk dekat dia. Anak-anak mungkin merajuk sebab dia tegur anak dia. Isteri mungkin terasa dengan perbuatan dia. Tapi dia faham ini kedudukan yang mana dicapai oleh orang-orang yang banyak hartanya. Seperti mana sahabat. Mereka menyumbangkan keseluruhan harta mereka. Kita boleh tegur tanpa mengeluarkan harta. Maka kedudukan kita akan sama seperti mana orang-orang yang menyumbangkan harta. Bukan nilai dia sikit, tuan-tuan. Dirahmati Allah sekalian. Orang yang ada harta, dia sumbangkan harta dia untuk jalan Allah ni. Kedudukan dia bukan kedudukan yang rendah. Tinggi kedudukan dia. Macam saya bagi tahu dekat tuan-tuan lah, kalau kita dalam tangan ada RM10, tu je nak makan. Tiba-tiba RM5 kita bagi untuk perjuangan Islam, RM5 untuk kita nak makan. Contohlah. Besar bagi dia RM5 ni. Kalau boleh bagi sekupang ya. RM9 lebih lagi untuk dia nak makan dengan anak-anak. Misalan contoh. Kan? Tapi bagi dia RM5 ni sangat besar. Tapi dia bagi juga. Kedudukan dia sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tak ada duit, ni Allah uji pula. Adakah dia sanggup untuk melihat di depan matanya dengan kemungkaran yang berlaku depan mata dia? Kalau tak sanggup, perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk saya dan kita semua. Saya pun termasuk. Saya juga seorang ayah. Saya juga seorang suami. Nak pastikan anak kita, isteri kita, keluarga kita ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentulah akan adanya halangan-halangan, akan adanya tamparan jiwa yang akan bermain. Kalau aku tegur mesti merajuk. Kalau aku tegur ni terasa hati dah depa ni. Tapi itulah tanggungjawab yang Allah letakkan kepada kita. Mesti kita kena buat. Maka itu kata Nabi SAW akan mencapai kedudukan mereka sama seperti dengan golongan-golongan yang kaya tadi. Kemudiannya kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan pada setiap daripada kemaluan-kemaluan kamu juga terdapatnya sedekah. Nabi kata, tasbih, berzikir itu tanda sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan sedekah. Akhir Nabi kata, di setiap kemaluan-kemaluan kamu juga tersimpan pahala sedekah. Sahabat tak faham. Terkadang bahasa Nabi ni bahasa yang ringkas. Nabi nak sampaikan satu mesej dekat sahabat-sahabat, nak sampaikan pada kita tentang apakah yang dimaksudkan dengan kemaluan pun boleh bagi sedekah ni. Maka sahabat-sahabat Nabi SAW tanya, ya Rasulullah,
ayati ahaduna syahwatuhu wa yakunu lahu fiha ajr. Kata Nabi, kata sahabat, ya Rasulullah, apakah jika seseorang itu di antara kami yang melepaskan syahwatnya yang dikirakan sebagai sedekah itu? Apakah yang dimaksudkan oleh kamu, wahai Nabi? Yang Nabi sebut kemaluan kamu juga jika diletak pada tempat yang baik, tempat yang betul, maka dia dikira sebagai sedekah. Sahabat tak faham. Kita pun tak faham macam mana sedekah. Maka sahabat tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajr. Apakah yang dimaksudkan dengan melempiaskan syahwat itu juga dikira sedekah? Melempiaskan syahwat ni manusia Allah bagi daripada nafsu. Apa yang dimaksudkan, wahai Rasulullah, dengan melempiaskan syahwat itu kita mendapat pahala kedudukan sedekah tu? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aytum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr. Maukah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku, kata Nabi, bagaimanakah pendapat kalian seandainya kemaluan-kemaluan yang telah Allah berikan kepada kamu, syahwat yang telah Allah berikan kepada kamu itu disalurkan di pada tempat-tempat yang haram, melakukan penzinaan, melakukan persetubuhan yang haram, adakah itu kita boleh lihat sebagai orang beriman? Kita boleh redha dengan perbuatan tersebut? Kita sebagai orang beriman, orang yang ada agama, kita faham perbuatan ini perbuatan yang keji di sisi Allah, perbuatan yang apabila kita bertaubat haram bagi kita untuk bagi tahu dekat orang lain. Ada 3 dosa yang saya selalu sebut, tuan-tuan. Berzina, membunuh, minum arak. Selepas dia bertaubat benda-benda ni, 3 ni semua dosa besar. Sama beratnya. Zina, bunuh, minum arak. 3 ni. Selepas dia bertaubat, kata Nabi SAW, jangan diceritakan dosa-dosa kamu, terutamanya berzina. Walaupun dia dah bertaubat pada Allah. Dah bertaubat ni. Dulu mungkin dia buat salah. Dia buat kesilapan dulu, dia pernah berzina dengan orang lain. Dan akhirnya dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak bagi cerita perbuatan tersebut. Nabi tak bagi tahu, tak boleh bagi tahu dekat orang lain. Yang hang dulu ni pernah buat maksiat. Terutamanya berzina, kata Nabi. Nak menunjukkan, tuan-tuan, maruah ini tinggi. Maruah manusia ni dia tinggi. Bayangkan kalau dia dah bertaubat pada Allah. Dah bertaubat pada Allah. Tiba-tiba dia bagi tahu, dulu ni, dia pun ada kedudukan hari ni. Dulu ni aku dah buat dosa. Aku berzina dengan seseorang, perempuan dan sebagainya. Apa pandangan masyarakat untuk dia? Kan? Sebab tu Nabi tak bagi kita buka aib kita. Nabi tak benarkan kita buka aib orang Islam yang lain. Hati-hati. Man satara musliman, satarallahu fid dunya wal akhirah. Ataupun dalam riwayat lain, satarallahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang menutup aib orang-orang Islam, maka Allah akan tutup aib dia. Kita semua ada dosa depan Allah nanti. Bayangkan setiap dari kita Allah buka aib di mahsyar nanti. Malunya kita di depan Allah. Malunya kita depan manusia yang lain. Allah tak benarkan kita untuk buka aib siapa-siapa pun. Apatah kita sendiri ni. Dulu mungkin kita berdosa dengan Allah. Kita pernah buat maksiat dengan Allah. Pernah berdosa. Melakukan perzinaan. Melakukan pembunuhan. Pernah minum arak. 3 ni dosa besar semua. Kata Nabi, jangan diceritakan akan dosa-dosa yang lalu. Nabi tambah lagi, lebih-lebih lagi tentang dosa berzina. Nabi tak beritahu, Nabi halang untuk kita bagi tahu. Biarlah dulu ni kita dah buat dosa, biarlah Allah ampunkan kita. Moga-moga Allah ampunkan kita. Doa kepada Allah, jangan biarkan keturunan kita ada melakukan dosa-dosa sebegitu. Kita dah buat maksiat dengan Allah sebelum ni. Dah kita bertaubat, tutuplah pintu-pintu aiban kita. Jangan biarkan kita malu di depan masyarakat yang lain. Nabi beritahu, nak tak kamu salurkan syahwat itu di tempat benda-benda yang haram. Ada benda yang halal yang Allah kurniakan kepada setiap hambanya untuk mendapat pahala. Tetapi manusia lebih memilih untuk buat benda-benda haram. Tergamakah kamu untuk memilih jalan yang haram
berbanding jalan yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita tak boleh nafi. Benda haram ni dia ada nikmat. Betul tak? Dia ada nikmat. Walaupun benda nikmat tu sebentar ya. Mencuri misalnya. Ada nikmat dia, boleh pegang duit. Kan? Kan? Kita tipu orang, kita khianat orang, ada nikmat dia. Tapi kita tak boleh menafikan itu nikmat yang sementara, nikmat yang dibenci oleh Allah. Benda-benda yang haram ni tuan-tuan, tak boleh nafi, memang ada nikmatnya kalau kita buat. Tetapi apakah kita sanggup dengan nikmat yang sementara ni kita korbankan untuk meraih pahala yang besar nanti di akhirat kelak nanti. Dosa kita melakukan maksiat, dosa kita dadah aurat, dosa kita mengumpat, semua ni seronok belaka. Seronok yang mendatangkan benda yang salah lah, benda yang kemurkaan Allah lah. Seronok belaka, mengumpat ni siapa tak seronok? Ngata hal orang, seronok. Gosip hal orang pun seronok. Tapi seronok ni dia bukan lama. Dia tak lama seronok ni. Dan kita sanggup korbankan sedikit, benda yang sedikit untuk nak meraih pahala yang besar nanti ni. Memang seronok. Dan syaitan pun suka lah kalau kita buat benda maksiat pada Allah. Nak semangkit semayang subuh. Anak-anak muda mangkit semayang subuh. Mana lebih nikmat? Lena ke ataupun mangkit semayang? Sudah tentulah lena lagi nikmat. Dah lena seronok-seronok dah. Sudah tentulah lena lagi nikmat. Azab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, sambung sikit lagi. Dah nak habis dah. Maka kata Nabi, adakah kamu lebih rela untuk lihat syahwat kamu disalurkan pada tempat-tempat yang haram? Tempat-tempat yang mendatangkan kemurkaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentulah syahwat-syahwat kamu boleh dikira sebagai sedekah. Jika kata Nabi, fakadzalika idza wada'aha fihi halal kana lahu ajr. Kata Nabi, demikianlah halnya jika kalian meletakkan syahwat-syahwat kamu, meletakkan
urusan syahwat kamu di jalan yang betul, iaitu kepada isteri-isteri kamu, maka ia akan memperolehkan pahala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni kita dapat faham bahawa bagi orang-orang yang tidak memiliki harta yang banyak, orang-orang yang tidak ada kemampuan untuk menyumbangkan hartanya, ada cukup-cukup untuk dia makan je, maka ada satu jalan yang lain yang Nabi berikan saranan pada dia, untuk dia keluarkan sedekah, untuk dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak bagi harta pun dia tak banyak, ada duit, tapi untuk cukup-cukup dia yang keluarga dia aja. Untuk itu dia. Kalau dia bagi mungkin habis harta dia. Mungkin boleh bagi sikit. Kan? Tapi kata Nabi, nak menyamakan seperti mana orang-orang kaya yang bersedekah banyaknya harta mereka, tandanya dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih tinggi, tuan-tuan? Sedekah ke zikir? Cuba jawab tengok. Mana lebih tinggi kedudukan dia? Siapa berani jawab? Sedekah ke zikir yang lebih tinggi kedudukan dia? Ya? Ingatlah pada dia? Ya? Sedekah. Kedudukan sedekah dengan zikir, sudah tentulah sedekah itu lebih tinggi kedudukan dia. Kerana apa, tuan-tuan? Zikir ni dia melibatkan urusan perihal kita saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Manfaat tu kita seorang yang dapat. Tapi sedekah ni, jika orang dia banyak duit, manfaat dia untuk siapa? Untuk orang lain pun dapat juga manfaat tu. Sudah tentulah banyak manfaat. Itu lebih baik kedudukan dia berbanding dengan zikir. Tetapi Nabi nak bagi tahu satu jalan pada kita. Yang mana jika tak ada langsung jalan untuk kamu mengeluarkan harta kamu, maka paling tidak basahkan lidah kamu dengan zikir pada Allah. Paling tidak kamu boleh menyamai dengan kedudukan mereka. Sudah tentulah kalau dia keluarkan sedekah dan lidahnya juga berzikir pada Allah, maka sudah tentulah kedudukan dia lebih tinggi berbanding dengan orang zikir saja tadi. Puan Nabi nak bagi solusi. Paling-paling kurang zikir. Paling-paling kurang mengajak kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Tapi kedudukan yang tak boleh dinafikan pada malam ni, jika dia mengeluarkan sedekah, dalam masa yang sama dia berzikir pada Allah, sudah tentulah kedudukan dia lebih tinggi. Kerana sedekah ni manfaatnya ramai. Dia bagi duit dekat orang lain pun dapat manfaat yang sama. Zikir, dia dengan Allah saja. Sudah tentulah sedekah tu lebih tinggi kedudukan dia. Maka dalam hadis ni, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, nak mengajak pada kita, untuk orang kita yang ada kemampuan, kita yang ada sedikit harta, di samping kita berzikir pada Allah, kita bermunajat pada Allah, kita mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, jangan lupa harta kita ni kita kena sumbangkan untuk insan-insan yang memerlukan. Maksudnya mungkin kita salurkan kepada masjid, salurkan kepada anak-anak yatim, salurkan kepada rumah-rumah kebajikan. Sebab apabila mereka memanfaatkan harta kita, sampai matilah kita akan dapat manfaat tersebut. Hadirin dirahmati Allah sekalian. Jadi, tuan-tuan dirahmati Allah, kesimpulan yang kita boleh dapat pada malam ni ialah, pertamanya, pengarang kita sebut, zikir-zikir yang disebutkan dalam hadis ini mempunyai banyak darjatnya pahala yang besar di sisi Allah. Dan bahkan boleh menyamai pahala sedekah. Yang keduanya, unjuran untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin. Anjuran untuk sentiasa mengingatkan orang-orang kaya yang sentiasa menambah kebaikan pahalanya, meskipun dia telah mengeluarkan sedekah. Orang kaya, kata pengarang kita, dia sebut, kalau hampa bagi sedekah, banyak dah pahala. Cuba letak sedikit jiwa kita untuk sentiasa berzikir pada Allah. Mudah-mudahan Allah akan angkat darjat kita lagi. Dan yang terakhir, mensedekahkan sesuatu yang ia sendiri masih lagi memerlukan ataupun dimerlukan oleh keluarga yang lain, maka hukumnya makruh.
bahkan boleh menjadi haram jika keperluan itu sampai ke peringkat yang boleh membahayakan. Kata pengarang kita yang terakhir, dia sebut apa? Sedekah ni jika kita bagi sampai boleh memudaratkan keluarga kita. Ada 100 ni untuk makan anak bini ya. Bagi semua. Bagi semua sampai anak bini tak makan. Boleh jatuh hukum haram pula. Sebab kena beringat, tanggungjawab benda yang wajib. Sedekah benda yang sunat. Jadi timbanglah. Timbanglah. Kewangan kita ada banyak mana? Kita sumbangkan untuk jalan Allah kadar yang kita mampu. Lebih banyak, lebih baik. Yang penting, kita kena pastikan tanggungjawab kita sebagai ahli keluarga, ketua keluarga, tidak terabai. Boleh tuan-tuan? Jadi, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Cukup sekadar tu, mudah-mudahan mendapat manfaat apa yang saya sampaikan pada malam ni. Mudah-mudahan kita diangkat darjat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang mana baik datang daripada Allah, yang lemah dan kurang tu pada kelemahan diri saya sendiri. Hakikat keduanya juga datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.